Jumpa lagi kita di channel Cikgu Nur AC. Kali ini Cikgu akan kongsi sejarah tingkatan 2 Bab 3 Sosial Budaya Masyarakat Kerajaan Alam Melayu. Di bawah bab 3 ini ada 4 tajuk kecil. Jadi untuk yang pertama ini kita akan tengok 3.1 bahasa dan tulisan. Sebagai pengenalan, bahasa dan tulisan sebenarnya mempunyai perkaitan yang rapat antara satu sama lain. Tanpa bahasa, tulisan tidak akan wujud. Jadi selalunya kalau kita tengok seseorang itu akan lebih dahulu menguasai kemahiran berbahasa bercakap, barulah kemudian diikuti oleh kemahiran bertulis. Jadi kalau kita tengok untuk Kerajaan Alam Melayu, mereka mempunyai sikap keterbukaan. Jadi dengan adanya sikap keterbukaan ini, maka bahasa dan juga sistem tulisan ini akhirnya dapat berkembang dengan maju. Tahukah anda bahawa sistem pendidikan Kerajaan Alam Melayu ini terbahagi kepada 2. Yang pertama adalah pendidikan formal, yang kedua adalah pendidikan tidak formal. Jadi untuk pendidikan formal, dia adalah bertujuan untuk melahirkan golongan bijak pandai, pujangga, dan antara yang telah dihasilkan adalah karya yang berbentuk batu bersurat manuskrip. Jadi kalau kita tengok secara tidak langsung untuk pendidikan formal ini, dia berlangsung di istana. Jadi antara yang terlibat adalah raja, kaum kerabat dan juga bangsawan. Bagi pendidikan tidak formal, dia lebih mengkhusus kepada kehidupan seharian seperti dalam bentuk kemahiran. Antaranya adalah seperti ilmu ubat-ubatan, petuah bercucuk tanam, ilmu pertukangan, persenjataan, adat resam. Jadi masing di sini dia banyak diamalkan oleh golongan kerakyat. Sebab dia banyak melibatkan kemahiran. Untuk Kerajaan Funan, bahasa yang digunakan adalah bahasa Sanskrit. Jadi kalau kita tengok buktinya ini boleh didapati di batu bersurat Funan yang bertarikh abad ke-2. Bagi sistem tulisan pula, Kerajaan Funan menggunakan tulisan berasaskan orang Hu, di mana orang Hu ini mereka adalah menggunakan tulisan orang India. Jadi kalau kita tengok Kerajaan Funan, mereka menggunakan kalender Saka yang berasal daripada India. Jadi untuk kalender Saka ini, dia diasaskan oleh Raja Kanishka, di mana Raja Kanishka ini adalah raja di dinasti Kushan. Kalender ini telah diasaskan pada 78 Masihi, di mana kalender Saka ini mengandungi 12 bulan dalam setahun. Untuk Kerajaan Champa, bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu Champa dan juga Sanskrit. Jadi kalau kita tengok buktinya adalah di batu bersurat yang dijumpai di Kerajaan Champa yang bertarikh abad ke-4. Jadi ini merupakan batu bersurat tersebut. Untuk sistem tulisan pula, kalau kita tengok Kerajaan Champa menggunakan tulisan Pallava dan juga Champa kuno. Jadi ada inskripsi yang ditemui, di mana inskripsi ini berabad ke-6 yang ditulis oleh Raja Samhuwarman, di mana kalau kita tengok inskripsi ini berkaitan dengan kata, ungkapan, lambang yang ditulis, diukir pada permukaan sesuatu objek. Namun selepas datangnya Islam pada abad ke-8,
Bahasa Melayu campak akhirnya menjadi bahasa utama, di mana tulisannya pula menjadi tulisan Jawi. Untuk Kerajaan Sriwijaya, bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu, di mana bahasa Melayu ini dipengaruhi oleh bahasa Sanskrit. Kalau kita tengok batu bersurat yang bertarikh abad ke-7, antara batu bersuratnya adalah Kedukan Bukit, Kota Kapur, Telaga Batu dan juga Talang Tua. Okay? Jadi ini merupakan Talang Tua. Okay, jadi kalau kita tengok dalam batu bersurat Talang Tua ini, dia menceritakan satu taman yang telah dibuka oleh Baginda Sri Jayanasa, iaitu Taman Sri Sketra. Okay, pada tahun Saka 606 batu bersurat ini ditulis. Okay, di dalamnya mencatatkan tentang niat Baginda Sri Jayanasa dengan harapan semoga pelbagai pokok yang ditanam ini, pokok buah-buahan, akan dapat dimakan hasilnya. Okay, jadi untuk sistem tulisan pula, Kerajaan Sriwijaya menggunakan tulisan Pallava. Baik, mari kita tengok Kerajaan Angkor pula. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Sanskrit dan juga Khmer. Okay, di mana buktinya ditemui di inskripsi yang ada pada dinding candi. Kemudian untuk sistem tulisan pula, tulisan digunakan adalah tulisan Pallava dan juga Khmer juga. Okay, jadi kalau kita tengok, ini adalah tulisan Pallava yang terdapat di inskripsi dinding candi di Kerajaan Angkor. Okay, seterusnya kita tengok Kerajaan Majapahit, di mana untuk sistem bahasa Kerajaan Majapahit adalah menggunakan bahasa Jawa kuno. Okay, untuk tulisan pula, masyarakat Majapahit menggunakan tulisan Kawi. Okay, jadi kalau kita tengok untuk tulisan Kawi ini, dia terdapat di inskripsi dan juga persuratan yang bertarikh abad ke-14. Jadi ini adalah tulisan Kawi. Okay, namun demikian, selepas datangnya Islam tersebar di Majapahit, penggunaan huruf Arab mula digunakan bagi menulis bahasa Jawa. Okay, jadi antara tulisan yang berjaya tercipta oleh masyarakat Majapahit selepas datangnya Islam adalah tulisan Pego. Ini adalah tulisan Pego. Jadi kalau kita tengok, dia memang ada mirip-mirip tulisan Jawi. Okay, Kerajaan Kedatua, kerajaan yang seterusnya. Jadi kita tengok sistem bahasa yang digunakan adalah bahasa Sanskrit, di mana bahasa ini tercatat di batu bersurat Sungai Mas dan juga Cerok Tok Kun yang bertarikh abad ke-5. Bagi sistem tulisan yang digunakan adalah tulisan Pallava, di mana kalau kita tengok, ini adalah tulisan Pallava yang dijumpai di batu bersurat Cerok Tok Kun. Baik, tahukah anda bahawa bahasa Melayu ini sebenarnya merupakan bahasa pertuturan utama di Kerajaan Alam Melayu? Okay, selepas mengalami evolusi mengikut peredaran zaman, okay, beberapa bahasa akhirnya tercipta. Antaranya adalah tulisan Arab yang diadaptasi hingga lahirnya tulisan Jawi. Kemudian sikap masyarakat Kerajaan Alam Melayu itu sendiri yang bersifat terbuka, sehingga akhirnya berlaku pertempuran budaya. Apabila berlaku pertempuran budaya, mereka saling menerima pengaruh bahasa asing. Maksudnya boleh menerima kedatangan bahasa yang baharu, kemudian diubah suai. Masyarakat Kerajaan Alam Melayu ini selain daripada bersikap terbuka, mereka juga kreatif. Okay, jadi mari kita tengok pengaruh bahasa asing terhadap bahasa Melayu. Okay, ini adalah contoh beberapa bahasa yang ada sehingga memberi pengaruh kepada bahasa Melayu. Okay, kalau kita tengok ada bahasa Sanskrit, okay, yang bertanda kurungan itu adalah bahasa Melayu. Okay, contoh bahasa Sanskrit, Bhakti. Jadi menjadi bahasa Melayu jadi Bhakti. Okay, contoh lain mungkin Parsi.
ya, bahasa Parsi anggur dan diambil menjadi bahasa Melayu anggur juga. Okey, kemudian kita tengok bahasa Arab fardu, di mana akhirnya menjadi bahasa Melayu fadu. Okey, itu beberapa contoh di mana membuktikan bahasa Melayu ini adalah bahasa pertuturan utama di mana sudah mengalami evolusi mengikut peredaran zaman. Okey, sebagai rumusan, bahasa dan juga tulisan ini berkembang mengikut masyarakat. Okey, jadi kalau kita tengok bahasa dan tulisan ini dia menjadi alat komunikasi utama. Selain dari itu juga menjadi alat untuk menyimpan rekod. Pada masa yang sama, rekodnya ini adalah rekod pemerintahan, rekod perundangan, rekod perdagangan dan juga rekod berkaitan dengan keagamaan. Jadi kalau kita tengok, akhirnya semua rekod ini menjadi sumber rujukan, sumber dokumentasi kepada ahli sejarah dan akhirnya bertujuan untuk memahami ketamadunan masyarakat silam yang telah berlalu. Okey, jadi cikgu rasa setakat itu saja perkongsian video pada kali ini. Semoga dapat membantu anda supaya dapat lebih memahami tajuk ini. Okay, sekiranya terdapat apa-apa persoalan, boleh tinggalkan di ruangan komen. Okay, cikgu akan cuba untuk membalasnya dalam tempoh terdekat. Okay, jadi itu saja. Terima kasih kerana menonton. Bye.